Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nuriza Azwa binti Alsam, pemegang nomor matriks BS 191611042. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang penilaian akhir dalam subjek projek kreatif, yaitu antologi cerpen. Baiklah, genre yang saya pilih yaitu antologi cerpen, di mana dalam antologi cerpen ini terdapat 10 cerpen dan bertemakan genre romantik dan psycho. Hal ini disebabkan kerana saya melihat genre seperti ini adalah lebih dekat dengan masyarakat pada masa kini. Awan Mulai Mendung adalah antologi cerpen yang mengandungi 10 cerpen di dalamnya dan membawa tema yang sama, yaitu cinta dan dendam. Awan Mulai Mendung ini bermaksud tentang emosi seseorang yang dia alami di dalam dirinya. Antologi ini juga memaparkan tentang isu-isu semasa yang berkaitan dengan emosi manusia, antaranya ialah masalah mental, isu kekeluargaan, masalah persahabatan, isu percintaan, masalah sosial, isu kurang pengetahuan tentang agama, dan banyak lagi. Awan Mulai Mendung ini ditulis untuk memberi gambaran kepada orang ramai bahawa sikap manusia pada masa kini lebih mementingkan diri sendiri dan mementingkan kepuasan untuk diri mereka. Justru cerpen ini ditulis untuk memberi kesedaran kepada orang ramai untuk cuba mengawal emosi mereka. Seterusnya ialah matlamat utama penulisan antologi cerpen ini adalah untuk memberi pengajaran dan kesedaran kepada orang ramai tentang bagaimana mengawal emosi. Hal ini kerana emosi seseorang itu dapat membahayakan diri orang sekeliling dan bahkan diri dia sendiri. Objektif yang diketengahkan oleh penulis dalam antologi Awan Mulai Mendung ini ialah agar membuka minda orang ramai dan untuk menjaga untuk menjaga kesihatan mental mereka. Okey, seterusnya ialah tajuk. Saya memilih tajuk koleksi cerpen, iaitu Awan Mulai Mendung. Kenapa saya memilih tajuk ini? Kerana cerpen saya ini berkaitan dengan emosi yang bermain dalam diri manusia pada masa kini. Tema yang dibawakan dalam cerpen ini iaitu cinta dan dendam dan kasih sayang. Nilai pengajarannya ialah memberi kesedaran kepada manusia tentang pentingnya rasa cinta dan pentingnya bagaimana mengawal emosi. Selain itu, sumber inspirasi dalam menghasilkan antologi cerpen Awan Mulai Mendung ini melalui, yang pertama, mendapat inspirasi daripada keadaan sekeliling dengan cara membuat pemerhatian. Selain itu juga penulis menggunakan pengalaman dirinya sendiri dan diolah menjadi cerita pendek. Selain itu penulis juga menggunakan buku-buku ilmiah atau buku-buku yang telah dibaca, sebagai contoh novel 7 Hari Mencintaiku karya Siti Rosmiza, di mana cerita ini berkaitan dengan cinta, dendam dan kasih sayang. Seterusnya novel Ence Abangku Romantik karya Eli Mardiana. Seterusnya novel Ada Yang Lain karya Elis dan Robi Baiduri. Dan yang terakhir, penulis menggunakan sumber rujukan daripada novel Hanya Kenangan karya Sofiza Iskandar. Baiklah, di sini saya selitkan beberapa tajuk cerpen yang terdapat dalam antologi cerpen Awan Mulai Mendung. Antaranya ialah yang bertajuk Pengapitku Si Pencari Jodoh. Permulaan bagi cerita cerpen ini ialah Hanis yang suka menjadi pengapit untuk menjayakan misinya, iaitu mencari jodoh. Dalam pertemuan tanpa disengajakan antara Hanis dan Adam, akibat kemalangan membuatkan Adam terhutang nyawa kepada Hanis dan ingin mencari Hanis. Dalam klimaks pula, akhirnya mereka dipertemukan semula apabila mereka
menjadi pengapit di majlis persandingan kawan mereka, dan misi Hanis akhirnya berjaya karena Adam dan Hanis akhirnya bersatu dan hidup bahagia. Terdapat 4 watak dalam cerpen ini, yaitu Hanis, gadis yang berumur 25 tahun, seorang yang cantik, periang dan rajin. Sikapnya yang mencari jodoh dengan cara menjadi pengapit. Seterusnya ialah Adam, yaitu lelaki yang berumur 28 tahun, kacak dan berkerjaya, lelaki yang pernah Hanis selamatkan. Dan di akhir cerita, Adam merupakan suami kepada Hanis. Watak yang seterusnya yaitu Lia. Lia merupakan kawan baik kepada Hanis, berperwatakan periang, rajin dan kuat menyakat. Yang terakhir yaitu Yus, suami kepada Lia dan kawan kepada Hanis. Dia merupakan seorang rajin dan kuat melawak. Latar masa yang digunakan dalam cerpen Pengapitku Si Pencari Jodoh ini ialah zaman kemodenan dan alam kedewasaan, di mana pada masa itu semua teknologi adalah canggih dan modern, dan zaman di mana semua orang dewasa ingin menamatkan zaman bujang mereka. Latar tempat pula ialah kawasan bandar, di mana penulis menggunakan latar tempat tersebut karena kawasan bandar merupakan kawasan semua golongan masyarakat untuk mencari rezeki, dan latar masyarakat yang digunakan dalam cerpen Pengapitku Si Pencari Jodoh ialah masyarakat yang penyayang dan prihatin terhadap orang sekeliling. Tema pula yang dibawakan dalam cerpen ini ialah tema percintaan, yaitu yang bertajuk Andai Kau Hadir. Cerita Andai Kau Hadir ini merupakan kisah tentang seorang ibu tunggal yang berusia muda, yang membesarkan anaknya sendiri, dan beliau merupakan seorang yang tabah dan berdikari. Walaupun difitnah oleh masyarakat tentang kandungan dan anak yang dilahirkan itu, namun dia tetap kuat dan tabah untuk membesarkan anaknya itu sendirian, walaupun dia tahu anaknya merupakan bukan anak yang tidak sah. Klimaks dalam cerita ini pula yaitu di mana Azam, yaitu suami kepada Hanisha, muncul semula setelah mencari beberapa dekad keberadaan Hanisha, dan dia mengetahui bahwa Hanisha dan anaknya masih hidup. Namun kemalangan telah berlaku kepada Azman dan telah meragut nyawanya, dan Hanisha menjadi seorang ibu tunggal semula. Dan 20 tahun telah berlalu. Uzair, yaitu anak mereka, telah membesar dan masih menjaga ibunya yang sudah tua, dan mereka hidup dengan bahagia. Terdapat 3 watak dalam novel ini. Yang pertama Hanisha, yaitu watak utama dalam cerpen ini. Ibu tunggal yang berusia 27 tahun, dan merupakan ibu dan istri kepada Azman, seorang yang tabah dan penyayang serta penyabar. Watak yang kedua yaitu Azman, berusia 30 tahun, ayah Huzair dan suami kepada Hanisha, seorang yang bertanggung jawab. Dan akhir sekali wataknya yaitu Huzair, merupakan anak Hanisha dan Azman, seorang yang baik dan berbakti kepada ibunya. Latar masa yang digunakan dalam cerpen ini yaitu peredaran zaman modern, namun masyarakatnya masih berpikiran sempit. Latar tempat pula terdapat beberapa latar tempat yang digunakan dalam cerpen ini, antaranya ialah latar tempat rumah. Latar masyarakat pula yang diketengahkan oleh penulis ialah latar masyarakat yang memandang serong kepada orang yang bergelar ibu tunggal. Tema yang dibawakan dalam cerpen ini ialah kasih sayang seorang ibu yang sanggup membesarkan anaknya sehingga berjaya.
Secara kesimpulannya, cerpen ini memberi pengajaran kepada orang ramai tentang kehidupan sebenar manusia dan sifat-sifat yang ada pada manusia pada masa kini. Banyak pengajaran yang terdapat dalam cerpen ini yang memaparkan isu-isu yang sering berlaku di sekeliling kita. Antologi cerpen Awan Mulai Mendung ini merupakan hasil daripada ciptaan penulis dengan inspirasi daripada buku-buku serta pemerhatian dan pengalaman penulis itu sendiri. Harapan penulis agar pembaca yang membaca antologi cerpen Awan Mulai Mendung ini dapat input yang lebih baik dan kesadaran agar dapat merubah mereka ke arah yang lebih baik. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.